Okay, selamat petang semua. Ya, terima kasih pada banyak-banyak kepada Cikgu Delisha dengan Cikgu Sutini ya sebab berikan saya peluang untuk berkongsi sedikit ilmu pada petang ini. Okey. Untuk pengetahuan semua, ini pengalaman saya pertama kali dalam hidup saya lah ya untuk berkongsi ilmu secara live. Selalunya kawan-kawan saya di sekolah melalui WhatsApp ya. WhatsApp, video call dan ataupun Google Meet. Dan kali ini secara live video YouTube ni memang first time untuk saya lah ya. Saya mau berkongsi hari ini tentang macam mana kita mau ubah ya PowerPoint kita daripada biasa-biasa saja ya kepada luar biasa ya. Sedikitlah luar biasa, dia tak adalah luar biasa yang melampau ya. Supaya nampak PowerPoint kita tu lebih menarik. So, kita buat PowerPoint tu tujuan untuk menarik minat murid supaya join kelas kita, seronok dengan kelas kita ya. Okey. Di sini saya kongsikan sedikit ya profil saya tentang diri saya lah. Okey, nama saya Nur Ain binti Dasran. Di kalangan rakan-rakan saya ataupun keluarga saya panggil saya Cikgu Ain ya. Cikgu Ain Dasran, dan saya berumur 36 tahun. Dah berkahwin dan mempunyai 5 orang anak. Anak saya kecil-kecil lagi. Tu dalam gambar dekat bawah tu, 5 orang kecil-kecil lagi. Sekarang ni saya tinggal dekat Puchong, Taman Kinrara Puchong, dan saya berasal daripada Sandakan Sabah ya. Untuk tahun 2021 ni saya sudah 7 tahun ya, 7 tahun menjadi guru. Ya, saya sudah berpindah sebanyak 3 buah sekolah, dan sekolah semasa saya ni SMK Sri Saujana Kuala Lumpur. Ya, boleh nampak dekat background saya ni. Okey, saya dulu mengambil ijazah sarjana muda seni persembahan drama di Universiti Malaya. Selepas itu saya sambung untuk menjadi cikgu ni, saya sambunglah diploma perguruan lepasan ijazah pendidikan seni visual di UiTM. Jadi major saya PSV ya. Saya mengajar subjek PSV dan reka bentuk dan teknologi bagi menengah rendah saja ya. Tingkatan 1 dan kelas peralihan. Budak-budak comel lah ya. Okey. Sebelum saya mulakan tutorial saya, ada beberapa perkara yang saya mahu maklumkanlah kepada semua peserta pada hari ini ya terlebih dahulu. Yang pertama, saya rasa saya lebih seronoklah jika macam guru-guru yang ada join petang ni, live petang ni, ada buka laptop jugalah, buka laptop sekali. Jadi kita buat sama-sama. Ya, kita buat sama-sama sebab macam bagi saya, bila saya tengok tutorial, saya nak buat sesuatu, saya kena tengok on the spot, direct. Saya tidak boleh tonton video dulu baru saya buat, tak. Saya kena macam tengok sekali dan saya buat sekali. Saya stop, saya pause, macam itulah. Jadi kalau ada cikgu-cikgu bawa laptop sekali, sediakan laptop bagus ya. Jadi mudah untuk cikgu-cikgu faham, senang mau cari function-function yang saya sebutkan nanti ya. Okey, yang kedua, untuk makluman, saya menggunakan PowerPoint 2019 ya. Macam siri 1 dan siri 2 untuk Cikgu Delisha dia menggunakan 365. Berbeza dengan 2019. Tapi jangan risau ya. Walaupun berbeza, saya tengok version 2019 ni ada juga dia sediakan beberapa fungsi yang kita boleh improvisekan, kita boleh gunakan jugalah. Dan hasil yang kita buat tu sama juga dengan hasil yang 365 tu, insya-Allah ya. Okey, bagi yang menggunakan PowerPoint version lain saya tak pasti, saya minta maaf. Jadi kalau ada persoalannya daripada peserta macam mana kalau PowerPoint selain daripada 2019, saya tidak pasti sebab saya pun dengan IT ni baru berjinak-jinak selama PDPR ni. Ya, itu pun saya dengan suami saya lah, suami saya tahulah semua ni. Saya pun baru belajar juga, jadi saya tak pasti kalau version-version selain daripada 2019 tu ada ke tiada ya. Okey. Untuk memulakan kita punya tutorial hari ini, kita mesti buka PowerPoint ya. Saya akan tunjukkan hari ini pembelajaran kita, contoh dia macam mana ya. Okey. Kita akan buat slide macam ni ya. Slide ni mungkin
Ada beberapa orang guru yang dah mantap, ada beberapa orang guru yang sudah tahulah macam mana mau buat. Tetapi saya kongsikan bagi mereka yang belum tahu mau buat. Ya, sebab saya pun baru tahu juga. Jadi saya jenis apa yang saya tahu, saya suka kongsi. Ya, saya bukannya mau tunjuk show off tak, tapi saya suka kongsi ya. Okey, saya tunjukkan mana ia berfungsi. Dia akan bermula daripada bawah dan dia akan muncul satu persatu. Ya. Okey, macam mana kita nak hasilkan benda ni? Boleh, senang saja, jangan risau ya. Okey. Langkah yang pertama mestilah kita kena buka PowerPoint, betul tak? Jangan kita pula buka apa Photoshop, apa Word, Excel lah. Memang tak jadilah, ya. Jadi kita buka kita punya PowerPoint. Okey, bila kita buka PowerPoint, ya, bila kita buka kita punya PowerPoint, dia akan selalunya jadi macam ni, normal, betul kan? Dia akan klik to add title ataupun klik to add text. Jadi untuk menghasilkan saya punya grafik yang macam tadi, kita tak mau ni, kita tidak mau ni ya. Jadi kita pergi layout dekat atas ni ya, ada beberapa function yang sangat penting. Maksudnya macam jadi memainkan peranan yang penting lah untuk hari ini, untuk tutorial saya hari ini. Jadi sebelum kita buat apa-apa dahulu, kita kena study dulu file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, video dan help ni. Kita kena study dulu, kita belajar dulu satu persatu function dia, apa kegunaan dia. Baru kita tahu macam mau guna. Ya. Okey. Cara dia, saya mau kosong ni, saya mau kosong, skrin ni kosong ya. Okey, kita pergi home, ya, button home ni. Lepas tu kita pergi layout. Dekat bawah home ni dia ada layout, reset dan section. Jadi saya pergi layout, saya tekan blank. Jangan tekan-tekan yang lain-lain ni. Banyak pilihan kan? Tapi saya tekan blank. Dia akan kosong. Okay? Lepas kosong ni, kita pergi function yang seterusnya adalah view. Ya, view. Tadi pergi home, sekarang pergi view. Okay, lepas view, kita pergi guide. Supaya ada panduan kita untuk buat kita punya bentuk nanti, bentuk grafik tu ya. Okey. Pergi guide dia akan muncul 4 pembahagian dekat sini, dekat slideshow ni. Ya, dia ada bahagi 4. Okey. Ya. Mula-mula sekali kita tengok ni, kita nak buat langkah yang pertama adalah hasilkan bentuk. Macam mana kita nak hasilkan bentuk? Kita pergi insert. Ya, tekan insert. Ya, tekan insert. Kita pergi shape. Ya, tekan insert shape. Saya rasa ini version semua PowerPoint ada, ya. Tapi tak tahulah cara letak function tu di mana ya, tapi untuk ni memang saya confirm memang semua ada, ya. Okey, kita pergi shapes. Lepas tu kita pergi banyak dekat sini kan. Jadi kita pilih rectangle, ya. Kita pilih rectangle. Okey, kita pilih rectangle. Tekan rectangle. Okey, tips ya. Untuk kita buat shape supaya bentuk rectangle itu lebar dengan panjang dia sama, ya. Kita tangan kanan saya ni saya pegang mouse saya untuk saya drag bentuk tersebut. Dan tangan kiri saya tekan button shift dekat keyboard laptop saya, ya. Saya tekan button shift dan saya drag bentuk rectangle tadi. Supaya saiz dia, ukuran dia sama, panjang dengan lebar dia sama. Okey. Okey, bila lepas ni kalau nak tahu saiz dia sama ke tidak ataupun takut saya tipu kan. Saya tidak tipu berdosa kalau tipu. Okey, saya pergi sini, tengok sini. Ada saiz. Bahagian format dia ada saiz. Okey, bahagian saiz dia ada tunjukkan panjang dengan lebar, ya, panjang dengan lebar. Okey. Ada beberapa function laptop PowerPoint dia menggunakan bacaan dia lain. Macam saya ni sekarang ni inci. Ya, macam laptop saya satu lagi yang sebelum ni rosak, dia cm. Okey. Jadi
Jangan risau ya, sebab sini pun kita boleh buat cm. Cara dia, macam contohnya untuk ni saya mau saiz 3 cm. Okey, panjang dia 3 cm, tinggi dia ya. Jadi saya cuma tulis 3 cm. Dan dia auto kira. Jadi kita tak perlu mau kira-kira, tidak perlu kita mau pergi Google, tidak perlu kita guna kalkulator. Dia memang auto kira dah untuk kita ya. Lepas tu kita pergi lebar juga. Highlightkan dekat situ. Kita tulis juga 3 cm. Enter. Dia auto kira. Dah, okey? Dia sama. Okey. Lepas tu kita letak di tengah-tengah macam ni. So, itulah gunanya guides tadi tu. Itulah guna dia. Okey, lepas ni kita tak nak. Sekarang gambar ni kalau tengok dia ada frame tau. Dia ada frame tepi dia. Kalau macam orang Sabah cakap siring dia ni. Di siring dia ni ada macam garisan. Jadi kita tidak mau garisan. Okey. Kita tekan shape tu. Okey. Kita pergi format. Tekan format. Okey. Kita pergi format. Lepas tu kita pergi shape outline. Okey, shape outline. Kita tekan. Kita no outline. Kita tak mau. Kita tidak mau line tepi tu. Di siring-siring dia tu. Kita tidak mau. Okey. Lepas tu. Okey. Sekarang ni. Dia ada satu saja tau. Tapi sekarang ni saya mau duplicate. Segi 4 ni. Macam mana kita mau duplicate? Tips dia yang seterusnya. Tangan kanan saya tetap dekat mouse saya. Ya. Tetapi tangan kiri saya kali ini. Tadi tekan button shift. Betul tak? Sekarang ni tangan kiri saya pula pergi tekan button control dekat laptop saya. Keyboard laptop saya tekan button control. Saya tekan button control ataupun CTRL ya. Ada yang ayat control ataupun ada laptop, setengah laptop dia tulis CTRL. Ya. Okey, kita tekan control. Kita tekan dekat rectangle tadi dan kita drag sahaja lagi satu bentuk. Dia sekarang magic. Ada 2 bentuk. Okey. Okey. Cara letaknya ni, yang kedua ni kita letak suku. Kita letak suku dengan yang atas ni. Sebab apa? Tunggu ya. Ada magicnya di sini. Sebab apa? Ada sebab dia. Okey. Kita pergi rectangle yang pertama tadi. Okey, kita pergi rectangle yang pertama tadi, kita tekan. Kita pergi format. Okey, sekarang ni untuk ni paling banyak function yang saya akan gunakan format, ya. Paling banyak function yang saya perlu gunakan adalah format. Okey. Pergi rectangle ni, saya tekan format. Okey, lepas format, dekat tadi kita pergi shape fill, shape outline kan. Sekarang ni kita pergi tengok hujung sikit. Ya. Hujung ni ada edit shape ataupun text box. Kita pergi edit shape. Okey. Pergi format, kita pergi edit shape. Okay, lepas edit shape, kita tekan. Dia ada 2, change shape ataupun edit points. Kita mau edit points. Bila kita tekan edit points tadi, magic. Ada 4 titik hitam. Ada 4 titik hitam. Ya, 4 titik hitam inilah yang akan membuat rectangle ini melengkung dengan cantiknya nanti. Ya, okey. Cara dia. Yang pertama, kita pergi titik hitam yang pertama ni, di bawah ni yang saya tunjukkan ni. Kita tekan. Dan kita tarik dia ke bawah. Macam tu. Okey. Lepas tu dia ada 2 putih ni pula, kan? Okey. 2 putih ni, satu fungsi, satu tidak berfungsi. Yang tidak berfungsi yang menegak. Yang berfungsi, yang menyerong ni lah, menyiring ni. Ya. Okey. Sekarang ni kita ubah yang ini. Ini. Jangan yang ini. Ini jangan kacau. Ini biar dia diam-diam. Ya. Ini. Ini sekarang kita ubah. Okey. Cara dia, kita tekan titik putih ni. Kita bawa titik putih tu selari ya di bawah garisan putih yang tegak tadi. Macam tu. Sudah melengkung sikit kan? Okey. Itu titik pertama hitam tu kita sudah settle. Okey, sekarang kita nak settlekan, kita nak selesaikan titik hitam yang kedua. Okey, kita tekan dekat sini. Ada 2 lagi titik putih. Setiap kali kita tekan titik hitam, dia akan muncul 2 titik putih. Kena ingat tu ya. Dan tapi 2 titik putih tu, satu berfungsi dan satu tidak berfungsi.
Yang tidak berfungsi selalunya yang tegak. Yang tegak ni lah dia cuma jadi panduan sahaja. Ya. Okey, kita ambil yang satu titik ni, yang serong ni, kita bawa dia garisan tadi. Kita bawa dia garisan tadi macam ni. Macam tu. Titik putih ni kita tarik ke garisan tu. Jadi dapat melengkung dengan cantik. Okey. Yang ketiga, titik hitam. Macam saya cakap tadi lah, bila kita tekan titik hitam, dia ada titik putih. Okey, jadi sekarang ni yang ini, titik hitam ni, kita tekan titik hitam ni lama-lama, lepas tu kita turunkan dia macam ni. Ni tidak rata, kita ratakan sedikit. Kita kena pastikan dia lurus. Macam mana nak tahu lurus ke tak? Dia akan tak ada garisan putih. Ni tak ada garisan putih, maksudnya dia lurus. Okey? Dia sudah turun. Okey, dia ada titik putih di sini. Kalau tadi menegak di atas, yang sekarang ni menegak di bawah pun dia tidak berfungsi. Benda titik putih yang serong ni sahaja kita akan ubah, ya. Okey, kita pergi titik putih yang ini. Okey, kita tekan. Kita tarik dia sampai ikut garisan tengah tu. Macam tu. Okey? Senang kan? Magic. Okey. Lepas tu kita try selesaikan titik hitam yang terakhir. Okey, titik hitam yang terakhir. Sini. Tekan sini hitam ni. Tetap ada muncul 2 titik putih. Okey. 2 titik putih ni. Sekarang ni hitam jangan kacau apa-apa. Putih ni pun jangan kacau apa-apa. Jangan tekan. Dia cuma tekan satu sahaja sini. Watak sini yang diubah ni sahaja. Ya, kita tekan. Dan kita selarikan dia dengan lengkungan di bawah. Macam tu. Okay, bila kita rasa dah okey, kita tekan enter. Dia dah melengkung. Magic kan daripada bentuk macam ni kepada bentuk macam ni. Okey. Ni apa guna dia? Mesti orang tertanya-tanya. Jadi ni apa guna dia? Ini pun ada guna dia. Jangan delete. Sebab ini kita bawa ke sini. Kita cantumkan di depan. Okey, macam pendek pula cikgu. Ya, memang pendek. Tapi kita boleh panjangkan dia, ya. Okey. Kita panjangkan dia. Kita pergi shape tadi tu, rectangle tadi tu. Kita panjangkan sikit. Ikut panjang manalah kita mau. Tak ada masalah. Cita rasa masing-masing. Okey. Bila jadi macam ni, okey, sekarang ni kita nampak lengkungan sudah cantik. Warna pun sudah okey, ya. Tak ada nampak lagi dia. Sebenarnya walaupun sebenarnya dia ada 2 bentuk yang berlainan, tapi bila digabungkan dia nampak macam satu sahaja, ya. Okey. Ni kalau nak ubah boleh hujung ni. Daripada tajam macam ni, kasar macam ni, kita boleh ubah dia lebih berbentuk nampak cantik sedikit. Kita pergi insert. Okey, kita pergi insert. Kita pergi shape. So, kita mau letak satu shape lagi, ya. Kita letak tambah satu shape lagi, ya. Okey, kita pergi shapes. Tekan. Kita cari bentuk oval ataupun bentuk bulat. Okay, kita tekan oval dulu. Dan macam tips yang saya bagi sebelum ni. Tangan kanan pegang mouse dan tangan kiri kita pegang shift, button shift. Tekan button shift dan kita buat bentuk bulat tadi. Macam tu. Okey. Nampak pelik kan? Sebab dia ada outline yang garisan tepi-tepi tu di siring dia tu. Kalau orang Sabah cakap di siring dia tu ada garisan. Jadi nampak macam jelek, macam ataupun bidak, ya, ataupun tidak cantik lah, ya. Okey, kita tekan sini, ya. Tekan sini, kita pergi shape outline. Bila kita tekan sini dia auto pergi format dan tak perlu mencari mana format, tidak perlu. Bila kita tekan step shape tu dia akan auto pergi format. Jadi kita cari sahaja. Lepas format tu kita mau cari apa? Pergi shape outline sebab kita mau buang outline dia kan. Okay, kita pergi no outline. Okey. Dah bersembunyi dah bulat tu kan. Okey, kalau nak nampak cantik kita tekan kita punya keypad apa anak panah arrow dekat keyboard kita punya laptop tu lah, ya. Okey. Lepas jadi macam ni. Okey, dah macam ni, ya.
saya tekan sini dan saya tekan control dekat keyboard laptop saya tekan button control dan saya tekan rectangle yang saya panjangkan tadi. Okey, dah jadi macam ni. Okey. Dia pergi format kan, dia memang auto pergi format. Tak payah susah-susah cari. Lepas tu kita cuma cari next function dia apa. Next function dia ialah edit shape ataupun text box ataupun merge shape. Kita pergi merge shape. Kita pergi merge shape. Kita pergi ni, kita gabungkan dia. Ya, kalau ini dia jadi macam ni. Kalau ini macam ni. Kalau ni macam ni. Kita boleh try. Tak ada masalah. Kita tengok satu-satu mana yang sesuai yang kita mau. Macam ni kita mau? Tak boleh. Ni. Jadi sepatutnya ini sahaja ya. Kita tekan yang atas ni, union shape. Ya. Kita tekan. Jadi dia sudah jadi satu bentuk yang cantik dan lembut. Okey. Ini kita biarkan. Kita tak gabungkan dengan ini sebab nanti kita akan nak gunakan dia untuk hasilkan efek kepada bentuk tersebut. Okey. Contoh, kita highlightkan. Highlightkan saya rasa semua cikgu-cikgu tahu kan macam mana kita nak highlightkan semua ni, bentuk ni macam ni. Tekan mouse kita drag, kita hitamkan macam ni. Jadi dia pergi semua. Okey, kita bawa ke atas. Okey, kita bawa dia ke atas. Saya pun mau duplikat. Sekali ni saya mau buat 5. Ya, kali ni saya mau buat 5. Okey, cara dia, tangan kanan saya masih lagi pegang mouse. Memang tangan kanan saya akan pegang mouse sajalah kerja dia. Lepas tu tangan kiri ni sahaja dia bertukar, sekejap shift, sekejap control. Kali ni kita pergi tekan button control. Okey, tekan button control dan pergi shape tadi ni. Kita tarik lagi satu. Magic kan? Dah siap. Ada 2 dah. Okey, kita tak perlu lagi control V, control C, control C, control V, tak perlu. Kita cuma perlu tekan control dan kita drag sahaja bentuk tersebut. Okey. Lepas tu kita buat lagi sekali lagi. Sebab saya cakap tadi saya mau buat 5, kan? Okey, 5. Okey, 3. Sini. Dengan sini kita tekan, lepas tu kita buat sini. Okey, jadi 3 kan? Okey. Macam mana saya mau buat di sebelah sini pula? Okey. Saya tekan sahaja control. Saya highlightkan balik ya, saya highlightkan balik tadi ni. Satu ni, saya tekan control, saya bawa ke tepi. Tapi dia tak bertemu kan, sepatutnya yang ini dia bertemu di tengah. Macam mana? Okey. Kalau saya pergi format. Ni, saya pergi rotate. Rotate ni macam mana? Tengok. Kita boleh eksperimen di sini. Tengok. Kita tengok mana sesuai. Kita pergi flip horizontal. Cikgu kenapa pula jadi macam tu? Jangan risau. Senang saja ni. Ya. Kita bawa pergi sini sikit, bawah sikit. Lepas tu ini, kita bawa ni sini sikit. Ya. Begitu. Dan ni kita bawa sikit, cantumkan ni. Okey, dah siap. Okey, kenapa saya tidak cantumkan yang ini dengan ini? Memang saya tidak akan cantumkan selagi efek lengkungan itu belum dimasukkan lagi. Ya. Okey. Saya buat sekali lagi untuk ni. Sebab saya tadi cakap saya mau 5 kan. Okey, saya buat sekali lagi yang kedua. Okey. Saya buat sekali lagi ya. Okey, dah ada 5. Okey. Ikut masing-masing, cita rasa masing-masing. Ada yang suka satu warna sahaja. Ya. Macam kalau saya cikgu seni, saya suka warna-warni. Even kalau nota budak-budak saya, murid-murid saya suruh diorang buat warna-warni tapi jangan comot. Ya, saya suka kemas tetapi berwarna-warni. Ya, sebab mungkin cikgu seni kot, semangat cikgu seni itu kuat kan, jadi suka tengok warna-warni. Ya. Okey, jadi kalau ada orang suka satu warna, dia buatlah satu warna. Boleh settle dah ni. Ya, cuma tambah item-item lain sahaja nanti. Tapi oleh kerana hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita mau letak warna yang berlainan. Okey. Yang warna biru ini mungkin kita akan kekalkan. Okey. Kita pergi corak yang kedua. Kita pergi sini, kita tekan control, kita pergi sini. Jadi dia ada dua-dua ni, dapat dua-dua. Kita pergi format. Jadi kita pergi format. Bila tekan format, tadi kita pergi shape outline kan? Okey, sekarang ni kita pergi shape fill.
Kita nak ubah warna dia. Okey, warna mana yang kita rasa menarik? Terpulang cikgu-cikgu semua. Mana yang kita rasa menarik? Okey, saya pilih hijau pula ya. Okey, lepas tu yang ini pula sama juga saya tekan ni, baru saya tekan control dan saya tekan lagi satu shape lagi. Okey, saya tekan lagi, saya tukar lagi warna dia. Apa lagi warna saya nak letak ni? Mungkin saya nak letak warna warna ni kuning. Okey. Lepas tu seterusnya yang ini juga saya tekan control dan saya tekan dua-dua shape tersebut. Pergi shape fill, saya tukar warna lain. Tukar warna ini. Ya. Okey, yang terakhir ya, kita buat lagi. Kita tukar warna dia supaya nampak warni ya. Saya tukar warna coklat lah. Okey. Jadi dah warni. Okey, sekarang dia nampak macam sekadar bentuk biasa sahaja. Ya, sekadar bentuk biasa sahaja. Macam ni kita mau efekkan. Tu yang saya cakap tadi, saya tidak cantumkan ini. Sebab ada sebab dia, bukan saja-saja saya tidak cantum tu. Ya, ada sebab dia. Okey, cara dia. Tengok ya betul-betul. Okey, saya pergi sini dulu. Bentuk yang pertama. Lepas tu saya tekan ni, saya tekan right click dekat mouse ni. Dekat mouse kita tekan ni right click. Ya, kita tekan right click, dia akan keluar bermacam-macam dekat sini. Dan kita pilih format shape. Ya, kita pergi format shape, tekan. Okey, bila kita tekan format shape, dia akan keluar macam ni di tepi dia ni. Ya. No fill, solid fill ataupun gradient fill ya, macam-macam. Untuk kali ini kita pilih gradient fill. Tiba-tiba bertukar warna. Jangan risau ya, jangan gabra. Nanti kita akan tukar warna dia juga balik. Kita akan dapat warna yang asal ya. Okey, tengok ya dekat sini. Okey, lepas tu preset gradient jangan ubah apa-apa. 1, 2, 3, ni jangan ubah. Jangan ubah apa-apa. Okey, biarkan dia. Okey, angle ni ada sesetengah PowerPoint dia letak 90 darjah. Ya, tetapi laptop saya ni dia dah auto 0 darjah. Mungkin saya sudah selalu buat, jadi dia sudah detect. Dia sudah auto, dia letak 0. Jadi pastikan dekat angle ni kita letak 0 darjah. Ya, sini 0 darjah. Okey, seterusnya yang kedua kita perlu tukar adalah warna. Dekat sini warna merah, betul kan? Tapi di sebelahnya tu warna biru. Ada dua warna pula. Tapi kita sekarang ni mau warna biru dulu. Cara dia, kita pergi anak panah ni. Okey, anak panah di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Kita hanya mau gunakan kali ini 3 sahaja. Jadi kita buang salah satu anak panah ni. Kita buang. Contohnya saya tekan ni, ni, delete. Warna merah ni. Remove gradient, stop. Saya tekan. Jadi dia hanya ada 3. Okey. Okey, pergi sini dulu. Lepas tu kita tekan color. Kita tukar warna. Okey, bayangkan ya macam saya sudah anak 5, memang saya pelupa. Ya, memang saya lupa. Jadi jangan risau. Ya, warna mana tadi kita pakai, warna mana tadi saya pakai, jangan risau sebab kita ada eyedropper. Ya, macam cikgu Nina cakap minggu lepas kan. Pakai eyedropper sahaja. Okey, pakai eyedropper. Kita tekan dekat warna biru yang kita mau. Tekan dia auto warna biru. Dia jadi warna biru, dia ikut warna tu. Okey, kita pergi anak panah yang kedua pula. Tekan sini. Lepas tu kita tukar juga warna dia, pergi gunakan eyedropper. Saya suka gunakan eyedropper sebab memang confirm insya-Allah warna kita tak akan lari. Tak akan jadi tak cantik. Ya, tekan anak panah yang ketiga, pergi tukar warna dia menggunakan eyedropper. Eyedropper ni kita bawa di sini. Jadi dia semua biru balik. Sama je cikgu, tak ada beza pun. Jangan risau ya. Okey, sini kita baru mau start macam mana mau letak efek lengkungan dia. Ya. Okey, ada 3 anak panah di sini, betul? Okey, lepas tu kita pergi anak panah yang tengah-tengah ni. Okey, anak panah yang tengah-tengah ni yang kita akan bagi efek dia, timbulkan efek dia, lengkungan dia. Okey, kita pergi tekan anak panah tengah-tengah ni, lepas tu kita pergi color.
Ya, kita pergi color. Lepas tu, kita tengok dekat sini, more color ada eyedropper. Eyedropper kita sudah gunakan tadi kan. Jadi sekarang ni kita pakai more color. Kita tekan more color. Okey, dia macam ni. Custom color. Kita design warna kita sendiri. Okey, untuk kali ini, di sini proses dia pula. Kita perlu yang ni, tepi ni, ini je yang kita tukar, ini. Okey, daripada warna biru tu, kita cerahkan dia sedikit. Jangan cerah melampau pula. Kita cerahkan sedikit saja. Macam tu. Ikut suka kita. Ya, ikut cita rasa masing-masing. Cerah macam mana yang cikgu-cikgu semua mau, ya. Saya tekan okey. Dia jadi macam tu. Beza kan ini dengan yang lain. Jadi maksudnya dia sudah ada efek lah di sini. Dia sudah ada efek lengkungan dia. Maksudnya melengkung dia tu, ada kilat, berkilat dia, shining dia. Okey, dan perkara yang sama kita akan buat, kita akan ulang benda yang sama pada warna kuning, warna coklat, warna hijau dan warna pink ini. Okey, tengok ya. Saya warna kuning ni. Pergi gradient fill. Mula-mula pergi gradient fill. Wah, tiba-tiba pula dia ikut warna biru pula. Jangan risau. Okey. Ni type direction dengan ni kita tak perlu tukar. Kita cuma perlu tukar angle. Kalau angle cikgu-cikgu semua masih lagi 90 darjah, kita tukar kepada kosong. Ya, pastikan kosong darjah. Okey. Lepas tu, lepas kosong, okey, kita tukar pergi sini. Ni, kita pergi anak panah yang pertama ni. Okey. Lepas tu kita tekan color. Saya gunakan macam biasa, eyedropper. Saya peminat eyedropper. Memudahkan kerja saya, mencepatkan, menjimatkan masa. Macam sini yang panah-panah kedua. Okey, saya tekan panah-panah yang kedua. Saya tekan sini eyedropper. See, tak perlu nak saya nak pening-pening cari warna apa yang tadi. Okey, eyedropper lagi. Ya, warna yang anak panah yang ketiga, gunakan lagi eyedropper. Berguna, berjasa betul eyedropper dengan saya. Ya, okey. Lepas tu di tiga-tiga anak panah ni kita ambil yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah tu kita pergi color, more color. More color kita adjust warna tu lebih cerah sedikit berbanding warna yang sebelumnya. Jangan warna putih sangat. Nanti melampau-lampau, tidak cantik. Kita ambil warna still warna kuning tapi warna kuning dia cerah. Okey. Macam tu. Okey. Seterusnya kita akan ulang ya, kita akan ulang untuk semua ni. Kita bagi efek untuk semua ni ya. Okey. Kita pergi gradient fill. Ni sudah kosong, dia sudah auto. Selalunya bila kita sudah buat yang pertama, setting yang pertama, dia setting untuk yang keempat-empat bentuk tu dia akan follow. Kita cuma perlu tukar warna sahaja, adjust warna sahaja. Okey, sini. Ni eyedropper. Kat sini eyedropper. Ingat ya, kata kunci kita untuk kelas saya hari ini, bukan kata kunci untuk kursusnya, untuk kelas saya sekarang ni. Eyedropper. Saya suka eyedropper. Jadi, rajin-rajinlah explore eyedropper. Memang seronok. Ya? Okey. Lepas tu kita pergi tengah-tengah ni, kita pergi more color. Color kita terangkan sikit. Okey. Macam tu. Okey. Teruskan yang hijau. Okey. Sini. Kosong sudah semua. Okey. Ini kita tukar color. Hijau. Sini pun jadi hijau. Sini pun jadi hijau. Okey. Hijau. Ya. Okey. Kita pergi tengah-tengah. Kita mau color. Kita cerahkan dia sikit. Okey. Jangan terlalu putih ya. Nampaklah sikit ya. Dia punya lengkungan tu berkilat. Adalah magic dia situ. Okey, sini kita tukar warna. Okey, macam ni ya. Eyedropper ni. Lepas yang ketiga pun kita letak eyedropper. Lepas tu kita pergi anak panah yang tengah-tengah. Kita pergi color. Kita pergi more color. Cerahkan dia sikit. Okey. Dah cantik sikit berbanding tadi. Okey.
Bila dah jadi macam ni, kita sudah boleh start grupkan dia. Kita boleh gabungkan sudah ni dengan ini. Kita boleh gabungkan sudah. Tak ada masalah sebab kita sudah bagi dia efek. Okey. Okey, cara dia kita tekan sini, kita tekan control, kita tekan sini. Seulang semula ya. Tekan ni, tekan button control, tekan keyboard, lepas tu kita tekan shape lagi satu. Kita pergi format. Format. Lepas tu pergi format. Kita tengok dekat tepi ni atas yang saya tunjukkan sekarang ni, dia ada group. Kita groupkan dia. Jadi dia sudah satu dah. Senang. Dia bergerak satu kali dah. Kumpulan dah dia. Jadi kita ulang pada 4 yang lain. Okey. Kita buat grouping untuk semua bentuk. Okey, kita ni tekan ni, kita groupkan dia. Okey. Okey, lepas ni macam kosong, apa lagi mau tambah ya? Okey. Untuk PowerPoint 365 dia ada stock image, betul kan? Macam Cikgu Delisha ada tunjukkan, dia ada stock image. Dia pergi insert, dia pergi picture, this device, stock image kan? Tapi untuk 2019 dia tiada ya, dia tiada. Tapi dia gantikan dengan application yang lain, diimprovisekan, kita boleh gunakan. Macam saya cakap tadi lah, kita boleh improvisekan apa yang ada pada 365 tu. Dengan cara kita pergi insert, kita tengok dekat sini, ada gambar icon, ada gambar shapes dan ada gambar 3D models. Okey, 3D models. Okey, saya tekan dekat sini 3D models. Dia akan keluar macam-macam. Cantik-cantik semua gambar-gambar ikut pilihan kita. Okey. Okey, kali ni saya mau guna ni, laptop. Ada macam-macam jenis laptop. Kali ni saya mau ambil yang inilah. Okey, saya pilih gambar tu dan saya tekan insert. Okey. Dia loading dulu ya. Okey. Ni dia bukan hanya macam ni tau. Sebab bila kita ni di atas ni dekat 3D model view, dia macam-macam bentuk kita boleh ubah. Macam ni. Tengok. Best kan? Jadi jangan risau. 2019 pun ada. Macam tu. Jadi saya ambil ini. Bentuk ni. Tetapi kita tengok sekarang ni laptop ini, ikon laptop ni, dia macam menutup dah belakang tu kan, grafik di belakang kita tu kan. Okey, kita boleh letak dia di belakang. Macam mana cara dia? Kita pergi tekan sini. Lepas tu dia akan auto pergi format. Lepas pergi format, kita bring forward ataupun send backward. Send backward ni kalau kita mau letak gambar tu di belakang grafik yang sudah sedia ada. Jadi kita tekan send backward, send to back. Jadi dia sudah berada di belakang grafik yang kita buat tadi. Okey. Lepas tu kalau kita nak tahu, kita tak tahulah center ke sudah laptop ni. Jangan risau, kita boleh pergi alignment. Ya, kita pergi align, center. Dia akan pergi tengah-tengah. Okey. Kita done dekat sini, kita X dekat tadi situ. Di sini. Jadi view kita sekarang macam ni. Okey, apa yang kurang? Ya, perkataan ataupun ikon. Okey, mula-mula sekali kita pergi icon. Macam mana insert icon? Okey, dekat sini insert. Tadi saya cakap tadi ada picture, ada shape, ada icon, ada 3D models. Tadi kita dah guna 3D models, betul? Sekarang kita guna icon. Icon sini dia macam-macam. Macam-macam gambar yang kita mau guna. Jadi untuk sekarang ni saya guna ada 5 kan tadi slide saya tu kan. Jadi saya cepat-cepat pilih 5. 1, 2, lepas tu cari je mana-mana yang kita mau. 3, 4, 5. Okey, 5 ya.
Saya tekan insert. Dia jadi macam ni serabut sebab kita sudah tekan sekali 5 kan. Okey, lepas tu kita kecilkan siap-siap Kita kecilkan dia. Kita gerakkan saja mouse kita tu. Okey, bila jadi macam ni dia tak nampak apa bentuk dia ambil ni. Tak risau. Kita asingkan dia. Susun satu-satu. Susun macam ni. Okey, bila kita susun macam ni, kalau kita letak macam ni, nampak menarik tak? Tak menarik kan? Kita sekurang-kurangnya ada border dia. Tadi kita tak nak border, sekarang ni kita nak border pula. Ya. Okey, kita pergi insert balik. Kita pergi shapes dan kita pergi circle ataupun hollow. Okey, kita tekan sini. Lepas tu tekan tangan kanan, mouse tangan kiri, button shift supaya circle tu nampak cantik. Okey, macam ni. Okey, bila circle macam ni, ada bulatan kuning tu kan, ada titik kuning kan. Titik kuning tu fungsi dia untuk mengecilkan lebar frame tersebut. Kita tengok kalau saya buat macam ni dia akan jadi besar, lebar kan. Kalau saya gerakkan dia ke ni macam dia akan jadi nipis. Nampak lebih kurus. Okey. Lepas macam ni kita pergi format ni, ya, kita tekan warna hitam ni, ABC tapi yang warna hitam. Dia jadi hitam. Okey, hitam. Okey, dan ini kita akan auto buat siap-siap untuk duplikat untuk 5 sebab kita ada 5 ikon kan. Jadi kita buat siap-siap untuk 5. Jadi macam mana cara dia? Kita control, kita buat 2, control. Jadi 4. Laju kan? Tak perlu kita nak copy paste. Dah ada 5. Dalam masa berapa saat dia sudah siap 5. Jadi kita masukkan ikon tu dalam setiap circle tadi. Kita masukkan macam ni. Okey, kita masukkan macam ni. Okey. Okey, kalau ada yang bentuk tidak cantik kita adjust. Pakai keyboard kita. Okey. Macam ni. Okey. Bila kita gerakkan ni, kita kena group terus tau. Macam mana group? Macam biasa, kita highlightkan 2 tu. Lepas tu kita pergi format. Kita group. Jadi dia terus boleh bergerak sekali. Dia tidak akan bercerai-cerai, berpisah-pisah. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Ya. Ni kita pergi group. Terus kita pindahkan di sini. Okey, lepas tu lagi next. Ni kita group. Kita ni begini. Lepas tu kita group. Okey, macam ni. Okey, lepas tu ni kita tekan group. Kita pindah terus. Okey. Ini belum group lah. Saya lupa tadi mau group. Okey, ni. Format. Kita groupkan dia. Okey, jadi ada ikon. Okey, sekiranya setiap bentuk ni kita mau asingkan ataupun mau pendekkan, mau panjangkan, boleh, tak ada masalah. Kita buat macam ni. Macam ni. Ataupun macam ni. Kita boleh panjangkan, pendekkan, ikut suka kita. Macam ni contoh tengok Jadi saya boleh drag ini. Ini saya boleh drag macam ni. Okey, ini kita pendekkan sedikit. Okey, jadi ini kita bawa sini. Okey. Contohnya ini kita pendekkan sedikit dan kita bawa sini. Okey, untuk ikon dengan shape ni kita boleh groupkan terus. Sebab kita sudah letak jadi kita group. Jadi dia tidak bergerak dah. Jadi dia akan bergerak sekali. Kalau tidak nanti kita punya ni dia akan bergerak asing-asing. Ataupun ikon tu dia tidak bergerak nanti dekat kita punya animation. Jadi kita letak group. Ya, ingat group. Kita groupkan dia. Sini. Okey, kita group. Okey dah. Apa lagi yang kurang? Tajuk. Okey, mana kita mau letak tajuk? Kita pergi insert. Kita pergi text box. Okey, kita pergi text box. Okey, lepas tu kita pergi text box, tekan sini. Kita tekanlah contohnya topik pembelajaran. Okey.
kita pergi topik pembelajaran. Okey, nampak kecil kan? Sekarang ni kita boleh besarkan dia. Kita boleh besarkan dia. Okey, macam ni. Kalau kita rasa kita tidak tahu ya, dia center ke tidak, macam biasa kita pergi align center. Okey, pergi center. Okey, sekarang dia jadi macam ni. Okey, macam mana kita sekarang ni saya mau ajar, saya mau buat tunjukkan ya macam mana kita mau buat animation pergerakan macam saya buat tadi kan, dia dari bawah berjalan ya. Okey, contoh dia, cara dia, mula-mula sekali kita tekan button shift. Tangan kanan ni, tangan kiri ni, kita tekan button shift dekat keyboard kita. Tekan button shift, pergi topik pembelajaran, kita tekan laptop, tekan warna coklat ni, pink, kuning, hijau dan biru. Ya, semula ya, pergi shift, tekan shift dekat button laptop tu, tekan topik pembelajaran, tekan laptop, tekan yang 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, bila kita tekan tu, kita pergi animation. Okey, kita tekan animation. Okey, kita tekan animation, kita tengok banyak sebenarnya fungsi di sini. Ni ada kuning, ada hijau, ada merah, ya. Okey. Sekarang ni saya mau guna float in. Kalau fly in, dia laju sikit, dia laju cepat. Jadi macam kelang kabut dia kan, dia bergerak kan. Okey, jadi saya letak float in. Okey. Saya letak float in. Dia bergerak sekali kan? Tapi sekarang ni saya mau tunjukkan macam mana dia boleh bergerak topik pembelajaran dulu keluar, baru laptop, baru yang ni. Cara dia, kita pergi dekat animation tadi ni. Dekat animation ni dia ada animation pen. Okey, animation pen. Tekan animation pen. Keluar di siring ni ataupun di tepi ni. Ya. Okey. Animation pen. Okey, dekat sini semua item yang kita sudah buat tadi. Okey. Tengok dekat sini ya. Pergi start. Kalau kita mau bergerak auto, kita pergi pilih after previous. Dia akan susun. Okey, mula-mula ni keluar, baru ini keluar. Ini susunan dia. Apa yang keluar dahulu. Okey, lepas tu duration. Duration berapa lama dia keluar. Berapa lama dia nak keluar tu. Kita pilih 1 minit 25 saat lah. Ya. Okey. Lepas tu delay. Delay pergerakan daripada satu item kepada satu item tu berapa. Berapa kita nak masa dia. Tekan 25. Jadi tak adalah lambat sangat. Tak ada dah nampak kelang kabut. Betul. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk preview. Kita nak tengok macam mana hasil dia. Kita tekan preview. Okey, kita tekan preview, okey? Kita tengok. Dia akan bergerak slow motion. Ikut cita rasa cikgu-cikgu semua. Kalau cikgu-cikgu rasa ni terlampau slow, kalau macam orang Sabah cakap macam lomboyot, kita boleh lajukan tadi dekat duration tadi, okey? Okey. Sekarang ni saya rasa tadi laptop ni dia bergerak macam tidak berapa magic. Saya boleh tukar tau. Kita pergi tekan laptop ni, gambar laptop ni, kita pergi tukar animation dia. Tadi kita animation dia float in kan, tapi kita tukar dia pergi swivel ke apa entah ni. Dia berpusing. Okey, kita tengok Lepas tu dia bukan on click Pastikan dekat sini bila kita sudah tukar step kali kita tukar animation, kita kena tukar start dia. Function start dia, system start dia. Kita tekan after previous. Jadi dia akan susun semula. Siapa yang keluar dulu, siapa yang keluar dulu. Okey? Okey. Sekarang ni setiap grafik ni kita tekan, kita isi. Ya, ada perkataan dia macam kita punya description lah. Ya, ini tajuk besar. Ya, ini tajuk besar. Macam contohnya pendidikan seni visual. Ya, ini pendidikan seni visual.
Okey, lepas tu dekat sini saya pergi, macam mana saya mau letak perkataan di setiap, huruf-huruf ni. Okey, saya pergi tekan insert text box. Saya pun guna text box ya. Saya tekan text box, saya tekan dekat sini. Contohnya saya tekan sini, sejarah seni. Sejarah seni. Okey, sejarah seni. Lepas tu saya bawa pergi sini. Lepas tu saya tekan di bawah dia, penerangan tentang penubuhan seni visual. Macam tu. Ya. Okey. Kita tak mau macam terlampau nampak macam huruf besar semua kan. Jangan risau. Kita boleh pergi sini. Kita highlightkan dia. Lepas tu kita pergi change case. Ya. Change case. Tekan. Kita pergi sentence case. Sentence case. Kita kecilkan ikut bentuk yang kita mau. Ikut bentuk yang sesuai lah. Okey, lepas tu macam cikgu tak cantik lah warna hitam. Ya, memang tak cantik. Bosan. Kita tukar bawah ni. Kita tukar warna kuning. Boleh. Boleh. Macam tu. Lepas tu yang sejarah seni ni kita boldkan. Kalau saya tidak type untuk semua tau. Saya pergi macam ni. Saya pergi yang sudah saya siap ni. Saya tekan button control. Saya drag lagi satu. Dia sudah ada. Nanti saya adjust balik. Jenis huruf apa? Size huruf dia ya. Lepas tu saya control lagi. Saya bawa lagi sini. Lepas tu saya tekan control lagi. Saya pergi sini. Saya tekan control. Cepat dan pantas. Okey. Macam ni, cikgu tak cukup tu cikgu. Besar sangat. Ya, jangan risau. Kita tukar je lah ikut kesesuaian kita. Maklumlah kan semua sekarang, cikgu ni cikgu, tak sesuai ni cikgu. Kita sudah sedia maklum. Jadi kita ikut kehendak budak kita sebab budak orang yang mau belajar. Ya. Kalau kita fikir budak tu dia boleh terima cara kita, susah. Jadi kita kena ikut juga cara rentak dia orang kan. Kadang-kadang jadi diorang boleh terima ilmu tu dengan senang hati kalau kita pun bagi dengan ikhlas ya. Okey, dekat sini kita tukarlah sejarah seni ataupun sini tajuk garisan. Definisi sini. Definisi. Type dekat sini. Definisi garisan. Okay. Dan sini rupa. Ya, rupa. Dekat bawah. Type. Bentuk jenis-jenis rupa. Jenis rupa. Di sini bentuk. Bentuk. Kita pergi sini. Fungsi. Sudah saya tulis ya. Fungsi. Bentuk. Itulah, ini contoh sahaja ya. Ini contoh sahaja untuk tunjukkan macam mana kita boleh ubah, kita boleh buat dengan grafik yang kita ni. Kat sini dah ada rupa, dah ada bentuk. Kita pergi warna. Ke bawah. Kita pilih kategori warna. Okey. Kategori warna. Okey dah. Macam tu lah. Kalau sini kita nampak bold, kita sini boldkanlah juga. Jangan risau, tak ada masalah. Kita boleh ubah. Sebab ni slide kita kan. Jadi kita ubahlah ikut kesesuaian kita. Kita ubah. Kita tebalkan dia. Kalau kita rasa kurus betul tulisan tu, kita ubah. Tebalkan dia sikit. Jadi boldkan dia sikit. Kita boleh adjust sama di tengah-tengah. Macam tu. Okey? Okey. Setakat ni itu sahajalah yang saya boleh kongsikan ya. Grafik yang saya boleh kongsikan dalam bentuk PowerPoint setakat ni ya. Okey, saya harap semua boleh terima dan boleh belajar bersama-sama dengan saya ya. Terima kasih.